Lepas tu bomoh ni mungkin terfikir nak hapuskan bukti ke ataupun dia nak selamatkan diri dia. Dia nekat untuk bakar rumah keluarga tu pula. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Video aku minggu lepas, aku ada cerita dekat korang tentang sebuah family dekat India yang bunuh diri secara beramai-ramai. So cerita yang aku nak bawa dekat korang pada hari ni ada lebih kurang lah macam cerita yang terjadi dekat India tu. Tapi cerita pada kali ni macam ibarat kisah pembunuhan burari yang versi Malaysia. Cuma bukan versi bunuh diri lah. Family yang terjadi dekat Malaysia ni, diorang dibunuh kerana sebuah ritual. So ada kaitan jugalah dengan benda-benda mistik. Kalau dekat burari India sana, ada 11 ahli keluarga yang mati bunuh diri. Aku terjumpa dekat Twitter pasal Sir Kamaro share kisah ni. Jadi aku rasa macam tertarik untuk aku sharekan balik dekat korang. So without wasting any time, let's get started. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2014, iaitu pada 31 Mac pada tahun 2014. Jadi ada seorang bomoh yang telah dituduh membunuh 3 orang ahli keluarga yang berbangsa India di Jalan Melur 2, Taman Seri Ramal di Kajang, Selangor. Jadi kejadian dia macam ni. Pada satu malam, bomoh tadi telah dijemput oleh sebuah family untuk datang ke rumah diorang. Jadi dalam family ni ada 5 beranak. Diorang panggil bomoh tu untuk datang ke rumah diorang sebab diorang rasa dekat rumah diorang tu macam ada gangguan, sehingga menyebabkan diorang ni macam dah tak tahan lagi. Sebab itulah diorang decide untuk jemput bomoh tadi tu untuk datang ke rumah diorang untuk selesaikan masalah yang diorang hadapi selama ni. Jadi bomoh tu pun bersetujulah untuk datang ke rumah diorang dan buat upacara keagamaan yang tertentu untuk menyelesaikan masalah family tadi. Jadi si bomoh tadi ni pun buatlah satu ritual upacara keagamaan yang dikenali sebagai puja humim. Aku pun tak pasti puja humim ni macam mana. In case kalau ada orang India yang tengok video aku ni, korang boleh tak komen dekat bawah cerita sikit tentang puja humim. So ritual tadi dikatakan bermula pada pukul 10.30 malam dan diorang mulakan upacara tadi dengan sembahyang dulu. Macam biasalah, bomoh tadi ni pun memulakan ritual keagamaan mengikut kepercayaan agama Hindu. Lepas dia dah baca apa semua, kemudian dia pun hulurlah satu air ni dekat family tadi dan dia minta diorang tu untuk minum air tu. So bomoh tu kata air tu adalah sebenarnya air yang dia dah campi. Air tadi tu sebenarnya adalah air susu yang telah dicampur dengan racun. Diorang kena minum air susu tadi tu, kononnya itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan jugalah masalah yang diorang hadapi tu. Jadi diorang pun minumlah air tadi tu, dimulai dengan si ayah. Lepas je si ayah tu minum air tu, si ayah ni terus terjelepuk jatuh pengsan. Manakala ahli keluarga family tadi tu, orang yang kedua minum air tu terus muntah-muntah. So lepas diorang minum je air susu tadi, satu family ni dah jadi lembik. Dalam pukul 1 pagi macam tu, bomoh ni suruh ahli keluarga tadi semua pergi masuk tidurlah dalam bilik masing-masing. Sebabnya dia kata upacara tu dah settle, dah selesai. Sebenarnya kan bomoh ni jahat tau. Dia bukan nak tolong family tu sangat pun, tapi sebenarnya dia ada agenda yang lain. Lepas dia bagi diorang minum air jampi dia tu, dia masukkan pula racun tadi ke dalam makanan, iaitu kari kambing. Kalau korang nak tahu, air yang dia kata dia jampi tu sebenarnya bukanlah air jampi. Sebenarnya racun yang dicampurkan dalam air jampi dia tu adalah racun paraquat. Racun paraquat ni orang guna untuk racun rumput. Dan racun paraquat ni juga sebenarnya agak berbahaya tau. Racun tadi kalau dalam botol kita boleh nampak lah dia berwarna hijau. Kalau ada orang yang terdedah kepada racun tu, orang tadi tu dia boleh sesak nafas, tekanan darah meningkat, masalah jantung dan buah pinggang serta banyak lagi. Racun paraquat tadi tu kan warna hijau. Kan aku cerita tadi salah seorang ahli keluarga tadi tu dia muntah. Sebenarnya muntah yang dikeluarkan tu warna hijau. So muntah yang dikeluarkan tu adalah racun paraquat yang diminum, yang bomoh tadi tu bagi kat diorang. And then si bomoh tadi tu pula dicampur pula benda tu dalam kari kambing diorang. Of course lah, kari tu akan bertukar menjadi warna hijau. Lepas tu anjing family tadi tu pula pergi makan pula kari kambing tu, and sadly anjing tu pun mati. Lepas tu bomoh ni mungkin terfikir nak hapuskan bukti ke ataupun dia nak selamatkan diri dia. Dia nekat untuk bakar rumah keluarga tu pula. Dikatakan dia bakar rumah family tadi tu menggunakan minyak petrol. Masa dia tengah bakar tu, nasiblah jiran family diorang ni nampak kejadian tu. So jiran dia ni ternampaklah kepulan asap yang keluar daripada rumah diorang tu. Jadi dia pun cepat-cepatlah call bomba untuk datang padamkan api tadi. Tak lama lepas tu bomba pun datanglah dan memadamkan api. Masa ni jiran-jiran diorang memang dah ramai dah berkumpul dekat rumah diorang. Masa tengah padam api tu, pihak bomba ni ternampak macam ada kelibat manusia ataupun kelibat orang dalam rumah tadi. Jadi diorang ternampak kelibat seorang lelaki dan juga seorang perempuan India berada dekat dalam rumah tu. Dan diorang pun cubalah menyelamatkan mangsa-mangsa yang ada dekat dalam rumah tadi. And then pihak bomba pun call lah pihak polis untuk diorang datang ke tempat kejadian. Bila pihak polis didapat call daripada pihak bomba, diorang pun cepat-cepatlah datang ke lokasi kejadian. Sampai je kat sana, mangsa-mangsa ataupun tuan rumah dalam keadaan yang sangat-sangat lemah. Polis pun tanyalah sebenarnya apa yang terjadi dekat diorang ni. First tu, tuan rumah ni kata yang diorang ni kena rompak, and then rumah diorang dibakar oleh perompak tadi. Tapi tak lama lepas tu dia cakap pula sebenarnya rumah dia bukan kena rompak, tapi diorang ni ditipu oleh bomoh. Ada bomoh yang cuba aniaya diorang sekeluarga, kemudian ambil barang-barang diorang dan bakar rumah diorang.
Bila api pun dipadamkan, pihak polis pun masuklah ke dalam rumah diorang untuk cari bahan-bahan bukti. Bila polis masuk ke dalam rumah diorang, polis pun terjumpalah barang-barang upacara untuk agama Hindu. Contohnya macam beras, batu bata dan barang-barang yang berkaitan lah. Mangsa-mangsa yang terlibat dalam kebakaran ni kemudian telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Lepas tu seorang pegawai penyiasat telah dihantar ke hospital untuk menyiasat kes ni, dan dia pun pergilah ke hospital tadi untuk tengok keadaan mangsa dan dapatkan keterangan daripada diorang. 4 beranak tadi masih lagi hidup, cuma keadaan diorang pada masa tu sangat-sangatlah lemah. Bila diorang bercakap bagi statement pun suara diorang dah serak-serak macam tu. So diorang pun buka cerita yang diorang ni jemput seorang bomoh untuk datang ke rumah diorang dan melakukan satu upacara keagamaan macam tu. Lepas tu bomoh tadi tu pun bagilah air jampi dekat diorang dan minta diorang ni minum. Lepas diorang semua minum je air tu, diorang semua jatuh pingsan dan tak sedarkan diri. Kemudian hasil daripada ujian air kencing diorang menunjukkan keempat-empat diorang mangsa ni memang sah minum racun perakuat. 3 hari lepas kejadian tu, salah seorang family diorang telah meninggal dunia. Selang 4 hari kemudian pula, ahli keluarga diorang yang kedua pula meninggal. And then seminggu lepas tu pula, ahli keluarga diorang yang ketiga pula menyusun. So kes tadi ni telah bertukar menjadi kes bunuh dan bomoh tadi telah diburu oleh pihak polis. Bomoh ni mulanya dia try nak larikan diri ke luar negara, tapi dia tak berjaya sebab polis Malaysia sangat cekap dan pantas. Bomoh tadi berjaya ditangkap pada 18 April pada tahun 2014. Kes ni kemudian telah dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan, dan kalau bersalah bomoh tadi akan dikenakan hukuman Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Even bomoh tadi telah ditangkap dan dituduh telah membunuh 3 orang ahli keluarga, tapi bomoh ni still tak mengaku kalah. Dia tak give up. Dia kata bukan dia seorang je terlibat dalam kejadian tu. Dia create satu story lagi untuk tipu pihak polis dan mungkin untuk selamatkan diri dia lah daripada terkena hukuman gantung. Dia kata pada malam kejadian tu bukan dia seorang je ada, tapi ada seorang lagi Sami ataupun bomoh yang turut terlibat dalam kejadian tu. Padahal kalau ikut statement mangsa sebelum ni, diorang kata tak ada bomoh lain melainkan bomoh tu seorang je. Motif utama kenapa bomoh tadi tu buat macam tu dekat keluarga tadi adalah sebabnya dia nak rompak. Dia telah bawa lari barang-barang berharga milik family tadi. So masa dia bagi minuman beracun tadi dekat family tu, masa ni lah dia telah bertindak untuk melunaskan niat dia ataupun menyelesaikan agenda dia untuk ambil barang-barang berharga milik keluarga tu. Jadi bila diorang tu dah tak bermain lemah semua, jadi masa ni lah dia ada kesempatan untuk ambil barang-barang diorang dan bawa lari. Tapi sebelum dia melarikan diri dia sempat lagi lah simbah petrol and then bakar rumah diorang dengan harapan mungkin diorang tu akan mati kat dalam rumah tu kot. Jadi lepas dia dibicarakan kat mahkamah, dia memang disahkan bersalah dan dia akan dikenakan hukuman gantung sampai mati. Even kes dia ni telah dibawa ke Mahkamah Rayuan di Putrajaya, tapi still juga kes dia tak menang dan hukuman ke atas bomoh tadi telah dikekalkan. Korang bayangkan daripada 5 ahli keluarga, last kali tinggal 2 orang je yang terselamat. Sebenarnya dikatakan diorang sangat percayakan bomoh tadi tu. Dikatakan bomoh tadi tu dah datang kat rumah diorang dah sebanyak 5 kali. Sebab itulah diorang tak syak yang bomoh ni akan aniaya diorang satu keluarga. Rupa-rupanya bomoh tadi telah merancang sesuatu untuk membunuh dan merompak keluarga diorang. Okay guys, cerita ni sebenarnya sangat-sangatlah menyedihkan. Orang yang kita berharap untuk menyelesaikan masalah kita, mungkin diorang ni ada masalah gangguan mistik dekat rumah ke apa, kita tak tahu. Jadi bila kita minta orang tu bantu untuk selesaikan masalah kita, orang yang kita percaya, orang yang berilmu lah untuk menyelesaikan masalah kita, akhirnya orang tu sendiri yang cuba melakukan sesuatu dengan cara membunuh ahli keluarga kita. Orang pernah kata rambut sama hitam tapi hati lain-lain, dan aku harap cerita yang aku share dekat korang hari ni kita boleh ambil pengajaran untuk lagi berhati-hati. Even dia tu bomoh ke, dia tu siapalah semua yang kita panggil untuk berubat kita, kita kena letak juga perasaan ragu-ragu ataupun kita kena lebih berhati-hati. Walaupun kita selalu berhubung dengan orang tu mendapatkan perkhidmatan dia, kita still juga kena ada perasaan berhati-hati tu. Bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita juga sebenarnya. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang suka. Pada korang yang belum lagi subscribe, make sure korang subscribe dulu di bawah dan turn on notification. Dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram juga. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.